Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Kejadian babak ke-49. Kata-kata Yakub yang terakhir. Ya, bila seorang hendak menghembuskan nafas mereka yang terakhir, mereka mengucap dan memberkati. Ayat itu penting dalam hidup manusia. Mari kita mendengar apa kata-kata Yakub yang terakhir. Kemudian Yakub memanggil anak-anak lelakinya dan berkata, "Berkumpullah di sini, dekat aku. Aku akan memberitahu kamu apa yang kamu alami pada hari kemudian. Berkumpullah hai anak-anak Yakub dengan Israel bapa kamu. Reuben, anak aku yang sulung. Engkaulah kekuatan aku. Buah pertama keperkasaan aku. Engkau paling gagah dan kuat antara semua anak lelaki aku. Engkau mudah tergoncang seperti air, sehingga engkau bukan yang terutama. Oleh sebab engkau tidur dengan gundik aku." Ya, ini adalah kesalahan yang sangat berat kerana Reuben pergi meniduri gundik Yakub. Sungguh memalukan. Ya. Engkau mencemarkan tempat tidur bapa kamu. Ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka digunakan untuk kekejaman. Aku tidak akan ikut dalam pakatan mereka dan tidak ikut dalam kumpulan mereka. Oleh sebab mereka membunuh dalam kemarahan dan melumpuhkan lembu jantan untuk bersuka-suka. Terkutuklah kemarahan mereka kerana sangat dahsyat. Terkutuklah amukan mereka kerana sangat kejam. Aku akan menyelerakkan mereka di seluruh Israel. Aku akan mencerai-beraikan mereka antara semua bangsa. Ya. Kita tahu Simeon berlaku pembunuhan di Shikim. Ya. Bila adik mereka Dina dirogol. Ya. Pembunuhan itu mengakibatkan mereka berfikiran tidak betul, dan ini berlaku bila Yakub memberkati mereka dan dia berkata dalam ayat 5, 6, 7. Ya. Aku akan mencerai-beraikan mereka antara semua bangsa. Ayat 8. Yahuda, engkau akan menekam tengkuk musuh kamu. Saudara-saudara kamu akan memuji kamu dan sujud di hadapan kamu. Yahuda bagaikan singa. Dia membunuh mangsanya, lalu kembali ke sarangnya. Dia mengelet lalu berbaring, dan tiada seorang pun berani mengusiknya. Yahuda akan memegang tongkat kerajaan. Keturunannya akan memerintah selama-lamanya. Bangsa-bangsa akan membawa dia ufti dan sujud dengan taat di hadapannya. Anak kaldainya diikatnya pada pokok anggur yang paling baik. Dia mencuci pakaiannya dengan wain semerah darah. Matanya merah kerana minum wain. Giginya putih kerana minum susu.
Ya. Ini dalam keturunan Yahuda kita tahu bahawa Mesaya iaitu Yesus Kristus datang dari keturunan ini. Ya. Ayat 13. Zebulun akan tinggal dekat laut. Kapal-kapal akan berlabuh di pantainya. Sempadan wilayahnya sampai ke Sidon. Iskahar umpama kaldai kuat yang terlentang di antara kantung pelana. Dia melihat betapa baiknya tempat itu dan betapa indahnya negeri itu. Oleh itu, dia membongkok untuk memikul beban dan dipaksa bekerja sebagai hamba. Dan akan memerintah bangsanya. Mereka akan menjadi seperti suku Israel yang lain. Dan bagaikan ular di pinggir jalan, ular berbisa di tepi lorong yang mematuk tumit kuda sehingga penunggangnya tercampak. Aku menantikan penyelamatan daripada kamu, ya Tuhan. Gad akan diserang perompak, namun dia akan berbalik dan merompak mereka. Tanah Asyir akan menghasilkan makanan lazat. Dia akan menyediakan makanan bagi raja. Naftali bagaikan rusa yang pantas, yang melahirkan anak-anak yang cantik. Yusuf umpama keldai muda, keldai liar dekat mata air, berlari-lari di lereng gunung. Musuh menyerangnya dengan sengit, mengejarnya dengan busuh dan panah. Tetapi lengan Yusuf tetap kuat dan busuhnya kukuh kerana kekuatan Allah Yakub yang berkuasa, gembala dan pelindung Israel. Allah bapa kamu menolong engkau. Allah yang maha kuasa memberkati engkau. Dengan hujan dari langit dan air dari bawah tanah, dan dengan anak dan lembu, dengan gandum dan bunga, dengan gunung-gunung purba, dengan kekayaan dari bukit-bukit yang abadi. Semoga semua berkat itu dicurahkan di atas kepala Yusuf, dan pada dahinya dialah yang teristimewa di kalangan saudara-saudaranya. Benyamin bagaikan serigala yang ganas. Pada pagi hari dia menekam mangsanya. Pada malam hari dia mencarik-cariknya. Itulah 12 suku Israel dan kata-kata bapa mereka ketika dia memberkati setiap anak lelakinya dengan berkat yang sesuai bagi mereka masing-masing. Ya. Yakub meninggal dan dikebumikan, ayat 29. Kemudian Yakub berpesan kepada anak-anak lelakinya, "Sebentar lagi aku akan meninggal seperti nenek moyang aku. Kebumikanlah aku di tempat mereka dikebumikan, di dalam gua di Makpelah, di sebelah timur Mamre, di tanah Kenan. Abraham sudah membeli gua dan ladang di sekitarnya untuk menjadikan perkuburan. Daripada Ephraim, orang Het. Di situlah Abraham dan Sarah serta Ishak dan Ribka dikebumikan. Di situ juga aku mengebumikan Lia. Ladang dan gua yang ada di situ sudah dibeli daripada orang Het. Kebumikanlah aku di situ."
Selepas Yakub memberikan pesanannya kepada anak-anak lelakinya, dia berbaring lalu meninggal dunia. Ya. Ini adalah keakhiran dalam hidup Yakub. Dan mulalah kita mendengar hidup anak-anak mereka. Sekian, terima kasih. Shalom.